Okay, so last week kita telah melihat mengenai gelanggang dan juga subgelanggang dan juga mandala integer. So apakah itu gelanggang? Satu set dengan dua operasi penambahan dan pendaraban. Kemudian kita ada yang mesti memenuhi beberapa aksiom lah. Yang operasi tambah mesti kumpulan abilan dan kemudian operasi darab mesti tertutup. Dan jika operasi darat kali sekutuan, maka kita katakan gelanggang kali tukar tertib. Dan subgelanggang, subset kepada gelanggang yang sifar berada dalam subgelanggang. Kemudian jika A dan B dalam subgelanggang, maka hasil tambah A tambah dengan negatif dan juga hasil darab mesti berada dalam subgelanggang tersebut. Kemudian mandala integer, gelanggang kali tukar tertib dengan keunitan yang tidak mempunyai pembahagi sifar. Itu mandala integer. So hari ini kita akan mulakan dengan tajuk baru iaitu satu lagi struktur dalam gelanggang iaitu kita namakan sebagai medan. So ini kita akan lihat tajuk mengenai medan. So apakah itu medan? Jika kita ada satu gelanggang F dengan operasi tambah dan darab dan gelanggang tersebut mempunyai keunitan satu dan satu itu tidak sama dengan sifar. So ini kita pastikan yang gelanggang F itu bukan gelanggang remeh. Kalau satu sama dengan sifar maka gelanggang F adalah gelanggang remeh. Jadi kita tetapkan yang F itu bukan gelanggang remeh, jadi satu takkan sama dengan sifar, dan kita namakan F itu sebagai medan jika semua unsur bukan sifar adalah unit. So recall balik apa maksudkan dengan unit, semua unsur mempunyai songsangan di bawah operasi darab. Okey. Jadi yang pertama sekali yang kita boleh perhatikan, unit tidak boleh menjadi pembahagi sifar. Jadi sebarang unsur dalam gelanggang, jika unsur tersebut adalah unit, maka dia bukan pembahagi sifar. Manakala jika unsur tersebut pembahagi sifar, dia juga bukan unit. Tak boleh menjadi unit dan pembahagi sifar serentak. So kita lihat kenapa suatu unsur itu, suatu unit itu tidak boleh menjadi pembahagi sifar. Katakan kalau X itu adalah unit dan katakan X itu ada pembahagi sifar. Maksudnya katakan X ada pembahagi sifar bagi X adalah Y, jadi X darab Y sama dengan sifar. Kemudian X ini adalah unit, unit bermaksud mempunyai songsangan. Jadi wujud songsangannya iaitu X minus 1. Jadi kita boleh darabkan, lakukan proses aljabar, kedua-dua belah persamaan, kita darabkan dengan X minus 1. Jadi kita akan darabkan, so kita akan dapat di sebelah kiri kita hanya dapat Y dan di sebelah kanan kita dapat sifar. Okey, jadi sebelah kiri kita ada X minus 1X dapat 1 dan Y. Dari Y itu adalah sifar. Jadi kita tidak bolehlah jadikan itu. Jadi unit tidak boleh menjadi pembahagi sifar. Okey, jadi kita boleh simpulkan bahawa medan bahawa gelanggang F itu adalah medan jika F tidak mempunyai sebarang pembahagi sifar. Sebab semua unsur dalam F adalah unit. Jadi dia tidak ada pembahagi sifar. Apakah contoh-contoh medan? Gelanggang R, Q dan gelanggang C. Ini adalah contoh-contoh medan. Kerana semua unsur bukan sifar adalah unit. So jika kita ambil X berada dalam R atau Q, maka songsangan dia adalah 1/X. Jadi C, Q dan R adalah medan.
Kerana tidak ada wujud juga pembagi sifar di dalam R, Q dan C. Ya. Kalau kita tak dapat mencarilah suatu unsur X yang X didarabkan dengan suatu unsur Y akan menjadikan sifar ya, untuk operasi darab ini. Okey, jadi kita juga boleh simpulkan yang R, Q dan C juga adalah mandala integer. Jadi kita boleh simpulkan kat sini, jika F adalah medan, maka F juga adalah mandala integer. Kerana jika semua unsur adalah unit, maka semua unsur tidak ada sebarang unsur yang merupakan pembahagi sifar. Akasnya tidak benar ya. Jika kita dah dapat lihat sini, medan adalah mandala integer, tetapi tidak semua mandala integer adalah medan ya. Bukan semua mandala integer medan. Okey, cuba kita lihat contoh Z ya. Z adalah mandala integer ya, kerana dalam Z tidak ada sebarang pembahagi sifar. Tetapi adakah Z itu suatu medan? Ya, kita dapati unsur-unsur yang ada unit, unsur-unsur unit dalam Z hanyalah 1 dan -1. Jadi itulah unit dalam Z. Bukan semua unsur adalah unit. Jadi Z bukan medan. So jadi di sini menunjukkan bahawa bukan semua mandala integer adalah medan. Tidak wujud sebarang pembagi sifar dalam Z. Jadi Z adalah mandala integer. Jadi kita boleh simpulkan dekat sini, semua medan adalah mandala integer, tetapi mandala integer tidak mengimplikasikan medan. Cuba kita lihat pula gelanggang modulo 5. Kita dah lihat contoh minggu lepas untuk gelanggang modulo 5, semua unsur bukan sifar adalah unit. Dari contoh 15.6. Jadi kita simpulkan yang Z5 adalah medan. Dan juga tidak ada pembagi sifar dalam Z5. Kita dah lihat daripada contoh 15.16 itu. Jadi Z5 juga adalah mandala integer. Okey, contoh yang seterusnya yang kita lihat minggu lepas adalah modulo 6. Modulo 6, apa yang kita perhatikan, contoh 15-17, kita dapati 2, 3 dan 4 bukan unit. 2, 3 dan 4 bukan unit kerana tidak mempunyai songsangan operasi darab. Jadi Z6 bukan medan. Z6 bukan medan. Dan kita dapati juga dalam contoh 15-17 itu ada pembahagi sifar iaitu 2, 3 dan 4 pembahagi sifar. Jadi Z6 juga bukan mandala integer. Okey, kita ada satu teorem yang kita dah lihat tadi iaitu setiap medan adalah mandala integer. So semua medan semua unsur adalah unit, dan sebab semua unit bukan pembagi sifar, jadi tidak ada pembagi sifar, jadi medan adalah mandala integer. So bagaimana kita nak buktikan? Kita gunakan takrif 16.1 dan 15.5 lah. Kerana takrif 16.1 medan semua unsur adalah unit, dan takrif 15.5 unit bukan pembagi sifar. Jadi tidak ada pembagi sifar, maka dia adalah mandala integer. Okey, so apa yang kita dah lihat sekarang, kita ada banyak struktur medan. So contoh-contoh yang kita dah lihat adalah R, Q dan C. Itu adalah contoh medan dan juga Z5. Kemudian contoh mandala integer tetapi bukan medan adalah Z. Bukan semua mandala integer adalah medan. Dari contoh yang kita lihat adalah integer. Integer Z. Jadi Z adalah mandala integer tetapi bukan medan. So medan contoh-contoh adalah R, Q, C dan Z5. Kemudian kita dah lihat juga yang bukan mandala integer.
adalah contoh gelanggang, bukan yang dalam nota tu bukan yang kuning adalah gelanggang ya, bukan mandala integer ya. So tolong tukarkan dalam nota iaitu gelanggang ya, yang kuning ya. Dalam tu anda lihat kalau dalam nota tu tulis mandala integer. So sepatutnya gelanggang. So contoh gelanggang yang bukan mandala integer dan juga bukan medan adalah Z6 ya. Kenapa warna brown ini berada dalam hijau mandala integer? Sebab setiap medan adalah mandala integer. Jadi medan implies mandala integer. Dan mandala integer adalah gelanggang. Jadi ini adalah secara kesimpulan dia lah apa yang kita boleh simpulkan. Okey, bagaimana pula dengan akasnya? Akasnya adalah setiap mandala integer yang terhingga. Yang ini yang penting, point ni terhingga. Jika dia terhingga, dia adalah medan. Jadi bukan semua mandala integer adalah medan. Contoh dia adalah integer. Integer bukan medan. Kerana integer tak terhingga. Jadi Z6, Z5 medan. Z5 mandala integer dan dia ada medan kerana dia adalah terhingga. Jadi mandala integer yang terhingga saja adalah medan. Jadi bagaimana kita nak buktikannya? Kita andaikan R mandala integer terhingga. So mandala integer syarat dia adalah gelanggang kali sukan tertib dengan keunitan. So ini syarat untuk mandala integer lah. Kita nak tunjukkan R adalah medan. Jadi apa yang kita perlu tunjukkan untuk tunjukkan R medan? Setiap unsur mempunyai songsangan ataupun setiap unsur adalah unit. Okey, so kita kena tunjukkan semua unsur bukan sifar adalah unit. Okey, jadi kita ambillah suatu unsur bukan sifar, katakan A. So katakan A unsur sebarang daripada R dan A bukan sifar. Kita nak tunjukkan A adalah unit songsangan bagi A wujud operasi darab. Okey, so kita pertimbangkan set kuasa bagi A kuasa I. Itu adalah set kuasa A kuasa I itu maksudnya adalah A darab A sebanyak I kali Okey, A darab A sebanyak A kuasa I adalah I kali lah, bukan N sorry. Sebanyak I kali sebanyak I kali dan itu adalah A kuasa 1, A kuasa 2, A kuasa 3 dan seterusnya dan dia adalah subset kepada R sebab A unsur dalam R, jadi A kuasa-kuasa I itu adalah dalam subset R tetapi kita tahu R ini adalah terhingga terhingga kat sini terhingga kat situ. Jadi apa maksud R itu terhingga? Jadi unsur-unsur dalam A kuasa I itu ada yang sama lah sebab kita lihat kat sini tak terhingga tetapi dia ada subset terhingga, jadi mesti ada dekat sini yang unsur yang sama mewakili unsur yang sama. Okey, dia R itu ada set terhingga, jadi unsur-unsur tersenarai itu mestilah lebih daripada sekali. Jadi kita cuba lihatlah apakah unsur-unsur, ada unsur-unsur yang tersenarai lebih daripada sekali. Jadi katakan AI sama dengan AJ untuk suatu I dan J. I dan J itu berbeza. Kita boleh anggapkanlah I itu lebih besar daripada J dan semua tu adalah N, jadi dia positif So I dan J itu lebih besar daripada sifar dan I tak sama dengan J, I lebih besar daripada J. Okay, cuba kita perhatikan AJ, AI tolak J ataupun AI lah AJ darab AI tolak J, so indeks dia adalah AI kat situ. Dan AI sama dengan AJ kita andaikan yang AI sama dengan AJ. Jadi apa yang kita simpulkan? AJ kita boleh tulis sebagai AJ darab 1 sebab ini adalah mandala integer, adalah gelanggang kali sukan tertib dengan keunitan. So ada 1 berada dalam R, jadi kita boleh sama AJ sama dengan AJ darab 1
Dan kita boleh juga perhatikan yang AJ bukan sifar ya. Kerana A tidak sama dengan sifar dan R adalah mandala integer. Jadi kalau A kuasa J sama dengan sifar, jadi kita akan dapat AJ darab AJ minus 1 akan sama dengan sifar. Jadi maksud dia A mempunyai adalah pembagi sifar. Jadi sebab R mandala integer tak ada pembagi sifar, jadi AJ tak boleh sama dengan sifar. Okey, jadi apa kita dapat sekarang ni daripada atas ni, AJ AI minus J sama dengan AJ. Daripada atas tu kita dapat kat sini. Jadi kesimpulan dia adalah AI minus J sama dengan 1. Sebab teorem 15.3 mandalah integer, kita boleh lakukan operasi pemansuhan. Jadi kita boleh cancelkan AJ. So kita dapat AI minus J sama dengan 1. Ataupun kita perhatikan kalau AI minus J sama dengan 1, ada kemungkinan dia adalah sama ada jika AI minus J sama dengan 1, maksud dia AI minus J itu sama dengan A sama dengan 1. Jadi A sama dengan 1, A adalah unity ataupun dia suatu unit lah. Okay, jika I minus J tak sama dengan 1, apa kita boleh perhatikan? Kita akan dapati 1 sama dengan AI minus J dan daripada indeks itu sama dengan A darabkan dengan AI minus J minus 1. Dan apa yang kita boleh simpulkan kat sini, songsangan bagi A adalah inilah. So ini adalah songsangan bagi A. So ini adalah A minus 1. Jadi maksud dia ada songsangan, jadi A adalah unit. Okay. So, sebab kita tahu I minus J minus 1 tu greater than 0. Jadi, dan AI minus J minus 1 tu belong to R. Jadi, dia adalah songsangan bagi A. Jadi, A adalah unit. Jadi, kita dah tunjukkan bahawa mandala integer yang terhingga adalah medan. Okay, so kita dapat satu lagi hasil daripada itu. Kalau kita ada positif integer n, maka yang berikut adalah setara ya. So Zn adalah integer, Zn adalah medan dan n mestilah nombor perdana. So kita dah lihat contoh tadi Z5 dengan Z6 ya. Tadi kita dah lihat contoh tadi yang Z5 dengan Z6 ya. So kita dapati yang Z5 adalah medan dan dia juga adalah mandala integer mandala integer, tetapi untuk Z6 dia bukan medan dan bukan mandala integer kita dah lihat contoh tadi kerana n tu nombor perdana jadi nombor perdana Z5 medan dan mandala integer, tetapi Z6 bukan medan dan bukan mandala integer. Okey, jadi bagaimana kita nak buktikan pernyataan ini setara? Kita kena tunjukkanlah 1 maka 2, 2 maka 3, 3 maka 2, 3 maka 1 dan sebagainya. So, dia semua ni adalah setara. Kita telah jelas yang 1 jika dan hanya jika 2 kita dah buktikan setiap medan adalah mandala integer. Maksud 2 implies 1 kita dah tunjukkan. Kemudian mandala integer terhingga adalah medan So sebab Zn adalah terhingga, jadi kita dah tunjukkanlah 1 jika hanya jika 2 So 2 implies 1 teorem 16.1, setiap medan adalah mandala integer. Manakala 1 implies 2 sebabkan teorem 16.2, setiap mandala integer terhingga adalah medan So kita dah buktikan 1 jika hanya jika 2. So sekarang ni kita nak tunjukkan 2 jika hanya jika 3 ataupun 3 jika hanya jika 2 ataupun 1 Okey, so kita akan tunjukkan 1 akan implies 3 So jika mandala integer jika Zn mandala integer, maka n mestilah nombor perdana. So kita akan buktikan secara kontrapositif
So kontrapositif bukan 3 maka bukan 1. So kita andaikan dahulu bukan 3 iaitu andaikan n bukan nombor perdana. Andaikan n nombor gubahan lah, bukan nombor perdana. Apa maksud dia? N sama dengan PQ. So bukan nombor perdana, jadi nombor gubahan. N sama dengan PQ. Suatu P dan Q. Jadi kelas kesetaraan P dan kelas kesetaraan Q dalam Zn bukan sifar. Kerana dalam P dan Q lebih kecil pada N. Jadi kita tahu dalam Zn ada sebanyak N unsur sifar sampai N tolak 1. Jadi P dan Q tu kecil daripada N, jadi dia bukan sifar dalam Zn. Apa maksud P bukan sifar dalam Zn? Maksud dia P tidak membahagi N. Kalau P membahagi N maka kalau N membahagi P maka P akan sama dengan sifar. Jadi PQ tetapi kita tahu PQ sama dengan N daripada andaian kita ni. N sama dengan PQ sama dengan sifar sebab kelas kesetaraan N dalam Zn adalah sifar. Jadi kita dapati kat sini Zn bukan mandala integer. Kenapa Zn bukan mandala integer? Kita dapati jika dua unsur ni bukan sifar, hasil darab dia pun bukan sifar untuk ni. Jadi jadi dia bukan mandala integer. Sebab kat sini P adalah pembahagi sifar. Kat sini kita dapat P darab Q sama dengan sifar. P dan Q bukan sifar. Jadi maksud dia P adalah pembahagi sifar. So dia bercanggah dengan mandala integer lah. So dia bukan mandala integer. So kita dah buktikan jika N bukan nombor perdana, maka Zn bukan mandala integer. So kita dah buktikan 1 implies 3. Okey, bagaimana pula 3 implies 1? Kita andaikan N nombor perdana. N nombor perdana. Kita nak tunjukkan yang Zn adalah mandala integer. Nak tunjukkan Zn adalah mandala integer. Jadi kita andaikan dahulu Zn adalah gelangan kali kita tahu yang Zn adalah gelangan kali suka tertib dengan keunitan. Keunitan dia 1. So kita nak tunjukkan yang Zn adalah mandala integer. Maksud dia kita andaikan P darab Q sama dengan sifar dan kita nak tunjukkan P dan Q sama ada P sifar ataupun Q sifar. Jadi bukan dia mandala integer lah. Mandala integer, kalau kita nak tunjukkan mandala integer, jika A, B sama dengan sifar, maka A atau B sama dengan sifar. Jadi kita tunjukkan kat sini P sama dengan sifar ataupun Q sama dengan sifar. Okay. Ini yang kita nak tunjukkan maka P sama dengan sifar atau Q, ini bukan P, Q atau Q yang sama dengan sifar. Okey, apa maksud PQ sama dengan sifar? Maksud dia N mestilah membahagi PQ. Maksud dia PQ itu mestilah gandaan N ataupun N membahagi PQ. Kemudian apa takrif nombor perdana? Takrif nombor perdana, jika N membahagi PQ, maka N membahagi P atau N membahagi Q, teorem 3.1, kerana N nombor perdana. Jadi kita boleh simpulkanlah yang P sama dengan sifar ataupun Q sama dengan sifar, kerana N membahagi P ataupun N membahagi Q. So kita telah buktikanlah yang Zn ini adalah mandala integer. Okey, seterusnya submedan. Apa itu submedan? Kalau gelanggang kita ada subgelanggang, jadi medan kita ada submedan, submedan. Okey, so kalau kita ada subgelanggang K bagi F, kita kenalinya sebagai submedan jika dia preserve operasi penambahan dan pendaraban yang sama. Jadi jika K juga adalah medan, maka kita katakan K adalah submedan bagi F.
Okay, contoh dia adalah Q. So Q kita tahu subset kepada R ataupun Q adalah subgelanggang kepada R dan R adalah medan, Q juga adalah medan. Jadi Q adalah submedan bagi R. Manakala Q dan R adalah submedan bagi C. Kerana R dan Q medan dan C medan, Q dan R subgelanggang bagi C, maka Q dan R juga adalah submedan bagi C. Jadi bagaimana pula kita nak kenal pasti suatu submedan? Okey, untuk tunjukkan suatu submedan, kita kena tunjukkan 3 perkara. Yang pertama, unity berada dalam submedan. Itu berbeza dengan subgelanggang. Subgelanggang kita tunjukkan sifar dalam subgelanggang. Tapi kalau submedan, kita kena tunjukkan satu yang berada dalam submedan itu. So unity satu berada dalam submedan. Kemudian yang kedua ni kita nak pastikan dia mesti subgelanggang. Subgelanggang hasil tambah ni mesti berada dalam S. So ini syarat untuk pastikan dia subgelanggang lah. Kemudian untuk subgelanggang juga kita kena tunjukkan tertutup operasi darab. Jadi kita tunjukkan AB berada dalam S. Tapi untuk medan juga kita kena tunjukkan semua unsur ada songsangan. Jadi kena letaklah yang -1 pun berada dalam songsangan. Jadi kita simpulkan sekali saja. Jadi dia tunjukkan yang AB -1 juga berada dalam S. Jadi sebelum kita nak apply teorem 16.4 ni, kita akan buktikan dahulu teorem ini. So pertama sekali kita andaikan dahulu S submedan. Kita nak tunjukkan ketiga-tiga syarat ini dipenuhi. Nak tunjukkan jika dan hanya jika. Jadi kita kena tunjukkan yang pertama dahululah. Kita andaikan S ini submedan. Maka nak tunjukkan tiga-tiga syarat ini kita penuhi. Okay, so yang pertama bagaimana kita nak tunjukkan yang satu berada dalam S. Kita tahu S adalah submedan bagi F. Maka S mestilah mempunyai unity. Sebab S adalah submedan, setiap medan dia mesti ada unity. So unity dia adalah 1S. 1S bukan 1F. Kita nak tunjukkan 1F yang berada dalam unity bagi F yang berada dalam S. Bukan unity bagi S ni. So nak tunjukkan yang ni sebenarnya adalah 1F juga. Ataupun kita nak tunjukkan yang S ini adalah unital. Okey, so yang pertama disebabkan 1S adalah unity dalam S. Jadi 1S dalam 1S sama dengan 1S. Jadi kita simpulkan 1S ini juga adalah unit dalam F. Sebab dalam S tu juga dalam F. Jadi sebab satu adalah unit, 1S adalah unity, jadi adalah unit jugalah dalam F. Okey, jadi maksudnya kalau 1S adalah unit dalam F, maksudnya songsangan bagi 1S juga wujud dalam F. Sebab F adalah medan. Jadi kita boleh dapatilah yang 1S darabkan dengan songsangan bagi S, songsangan bagi 1S. So dia sama dengan 1S dan 1S. Jadi kesimpulan dia 1S sama dengan 1F. So dia sama. Jadi kita dah tunjukkanlah yang 1F itu berada dalam S. Okey, dah tunjukkan yang pertama. Yang kedua, mudah saja sebab S itu juga adalah subgelanggang. Kalau S subgelanggang, syarat ini dipenuhi. So yang kedua, kerana S adalah submedan, S juga adalah subgelanggang. Jadi teorem 15.13 syarat 2 ini dipenuhi. Okey, untuk syarat yang ketiga, kita nak tunjukkan, matlamat kita nak tunjukkan yang AB -1. AB -1 belong to S. Yang kita nak tunjukkan yang AB -1 belong to S. So ini matlamat kita. Kita tahu dia adalah subgelanggang. Subgelanggang A darab B berada dalam S. Itu yang kita ada. Okey, sebab semua unsur sifar dalam S adalah unit. Sebab S adalah
medan. Jadi unsur dalam setiap unsur adalah unsurkan bagi setiap unsur adalah unik. Dan berdasarkan teori 15.4, unit kumpulan unit S dengan operasi darab adalah kumpulan. So sebabkan set unit dengan operasi darab itu adalah kumpulan daripada teori 15.4. Jadi kita boleh simpulkan daripada teori sebab dia adalah kumpulan, maka takrif kumpulan kalau A dan B dalam S, A star B minus 1 pun mestilah berada dalam S. Jadi A star dia sekarang adalah darab, jadi A darab B minus 1 juga berada dalam S. So terbukti. Okey, so sekarang kas dia, kita andaikan ketiga-tiga syarat dipenuhi dan kita nak buktikan yang S adalah submedan. Jadi bagaimana kita nak tunjukkan yang S submedan? Kita kena tunjukkan yang S itu adalah medan. Okay. Jadi untuk tunjukkan yang S itu adalah medan, so kita tunjukkan dahulu yang pertama, S itu adalah subgelanggang. Jadi kalau dia subgelanggang, dia adalah submedan lah. Bukan, so dia adalah subgelanggang. Dan juga kita kena tunjukkan setiap unsur dalam S adalah unit dan satu berada dalam S, maka dia akan jadi medan. Jadi nak tunjukkan yang S itu submedan, tunjukkan dahulu yang S itu subgelanggang. Okay, kita akan gunakan teorem 15.1 untuk takrif subgelanggang. Kita tahu kalau nak tunjukkan S itu subgelanggang, kita kena gunakan teorem 15.1, kita kena tunjukkan tiga perkara. Sifar berada dalam S, A tambah negatif B berada dalam S, dan AB juga berada dalam S. Nak tunjukkan S itu adalah subgelanggang. So yang pertama, adakah sifar berada dalam S? Kita tahu yang S tiga-tiga syarat dipenuhi. Apa dia? Syarat yang pertama, satu berada dalam S. Satu F. Itu yang kita tahu. Kita tak tahu sifar. Kita nak tunjukkan sifar juga berada dalam S. So daripada syarat satu, kita andaikan tiga-tiga syarat ni dipenuhi. Jadi syarat satu F berada dalam S. Apa lagi yang kita boleh gunakan? Kita boleh gunakan syarat 2 ataupun syarat 3. Okey, jadi syarat 2. Kita guna syarat 2. Syarat 2, kalau A dan B berada dalam S, maka A tambah negatif B berada dalam S. Jadi sebab kita tahu 1F tu berada dalam S, jadi 1F tambah negatif 1F pun berada dalam S. Ini syarat yang kedua. Syarat kedua dipenuhi. Ya, ada soalan ke? Ini silap sikit, ada perbetulan sikit dengan nota tu. Saya ubah stress sikit nota baru ni sikit So ada cuba perbetulkan sikit lah Sebab yang nota lama tu agak keliru sikit. So jadi saya perbaiki sikit Okey, lepas syarat 2 tu kita tahu 1F tambah negatif 1F belong to S. Okey, sudah buktikanlah satu F tambah negatif 1F tu adalah sifar So yang ini adalah semua ni lah adalah satu tambah negatif F adalah sifar So sifar berada dalam S So telah terbukti lah. Okey, syarat yang kedua, kita tahu yang A, B dalam S, maka kita gunakan syarat yang kedua, A tambah negatif B pun berada dalam S. Sudah terbukti. Okey, untuk yang ketiga, kita nak tunjukkan jika A, B dalam S, adakah A darab B juga berada dalam S? Kita tahu syarat 3 adalah A darab B minus 1, bukan A darab B. Jadi kita kena modify syarat yang ketiga tu supaya jadi AB. Syarat 3, kalau kita lihat syarat 3, apa itu syarat 3? Syarat 3 dia adalah AB minus 1 belong to S. Jadi yang kita nak tunjukkan adalah AB.
So kena modify syarat yang ketiga ni lah supaya jadi AB. Okey, so kita akan lihat dua perkara. Yang pertama jika B bukan sifar dan yang kedua jika B bukan sifar. Okey, jika B sama dengan sifar, so kita terus direct application saja. Jadi A darab B sama dengan A darab sifar. Jadi A darab sifar adalah sifar dan kita telah tunjukkan dalam syarat satu ni ataupun kita dah tunjukkan yang ke atas ni pun sifar dalam S. Jadi kita boleh simpulkanlah yang ni dia berada dalam S. Sebab ini teorem 4.3, A darab sifar adalah sifar. Teorem 4.3 nombor 1. Jadi dia sama dengan sifar dan kita dah buktikan dalam yang pertama ni kita dah tunjukkan dia benar. So dia berada dalam S. Sudah buktikanlah kalau B sifar, A darab B berada dalam S. Manakala jika B bukan sifar, apa yang kita boleh tunjukkan? Okay, yang pertama anda boleh perhatikan jika B bukan sifar dan B berada dalam S, jadi kita gunakan syarat 2 syarat 3 sebab kita tahu 1 dalam S, 1F ni dalam S, B pun dalam S, jadi 1 darab B minus 1 berada dalam S. Guna syarat 3 ni. Kita gantikan A itu sama dengan 1 dan B dengan 1. So ini daripada syarat 3. Kita boleh simpulkan 1F darab B minus 1 berada dalam S. Dan apakah itu 1F darab B minus 1? Dia sama dengan B minus 1 lah. B minus 1 ni sama dengan 1F darab B minus 1. So B minus 1 berada dalam S. Okey, jadi kita nak tunjukkan yang AB. AB, ini kita nak tunjukkan AB. Jadi, disebabkan kita dah tunjukkan B minus 1 berada dalam S, jadi, kita gunakan syarat 3 lagi, A darab B minus 1 juga berada dalam S. Syarat 3. Kita boleh buat inilah. A, B minus 1 juga berada dalam S daripada syarat 3. Dan apa itu B minus 1 kuasa minus 1? Daripada takrif kuasa songsangan bagi songsangan adalah asal dia. Daripada kita ada teorem sebelum ini. Teorem dalam kumpulan yang B minus 1 kuasa minus 1 adalah sama dengan B. So kita tunjukkan juga yang A darab B juga berada dalam S. So kita buktilahkanlah syarat yang ketiga ini. Okey, so kita dah tunjukkan dia adalah sub gelanggang. Jadi sekarang kita nak tunjukkan dia adalah sub medan. Jadi dalam sub medan, semua unsur adalah unit. Jadi kita kena tunjukkan juga unsur-unsur bukan sifar adalah unit. So kalau B tak sama dengan kosong, untuk kita tunjukkanlah kalau B bukan sifar, maka B adalah unit. So daripada syarat yang ketiga, disebabkan B bukan sifar, maka B minus 1 dia sama dengan kita dah tunjukkan yang B minus 1 berada dalam S. Okey, daripada syarat ketiga dah tunjukkan sebelum ni B minus 1 berada dalam S. Jadi maksud dia jika B bukan sifar, songsangan dia berada dalam S. Sudah buktikan yang semua unsur adalah unit. Kemudian nak tunjukkan medan juga, operasi dia mesti kali tukar tertib. Jadi adakah operasi darat kali tukar tertib? Kita tahu sebab F itu adalah medan. Jadi operasi darat kali tukar tertib dalam F, maka dia juga kali tukar tertib dalam S. Sudah buktikanlah yang S itu adalah sub medan. Jika penuhi 3 syarat. Jadi untuk kita tunjukkan S itu adalah sub medan, kita kena tunjukkan 3 perkara. Yang pertama, unity F berada dalam S, kemudian A tambah negatif B dalam S, dan A darab B minus 1 berada dalam S. Okey, contoh dia adalah ini adalah sub medan bagi R iaitu A tambah B punca ganda 2. Dia adalah sub medan bagi R. Kita kena tunjukkan
tiga perkara tadi. Ya. So yang pertama, adakah satu berada dalam F? So boleh tunjuk tak satu berada dalam F? So satu, kita tahu satu adalah satu tambah sifar punca ganda 2. Ya. So itu adalah satu A, jadi dia berada, bentuk dia macam ada unsur dalam F, jadi dia berada dalam F. Ya. So terbuktilah yang satu berada dalam F. Kemudian yang kedua, kita ambil dua unsur dalam F. Andaikan X dan Y dalam F, nak tunjukkan yang X tambah negatif Y juga berada dalam F. Kita nak tunjukkan ni. Jadi apa maksud X berada dalam F? Kalau X dalam F, X tu bolehlah tulis dalam bentuk A tambah B punca ganda 2. Ya. Kita nak tunjukkan akhir sekali X tambah negatif Y berada dalam F. Ini yang kita nak tunjukkan yang akhir sekali. Ya. X tambah negatif Y belong to F. Okey, apa maksud X berada dalam F? X berada dalam F, maksud dia X sama dengan A1 tambah B1 punca ganda 2, Y sama dengan A2 tambah B2 punca ganda 2. So ini bentuk unsur dalam F mesti bentuk macam ni. Jadi kalau X tu dalam F, X dia mesti bentuk macam ni lah. Okey, A1 tambah B1 punca ganda 2. So yang semua A, B ni mestilah nombor nama nisbah. Ini syarat yang diberikan. Ya. Jadi A1, A2, B1, B2 nombor nisbah. Jadi kita nak tunjukkan yang X tambah negatif Y. So gantikanlah X tu dengan A1 tambah B1 punca ganda 2 tambah negatif. Ya. Kemudian kita just simplifykanlah negatif A2 tambah B kuasa 2 tu sama dengan A minus A2 plus B minus B2 punca ganda 2. Dan bentuk ni juga adalah bentuk dalam unsur dalam F. Ya. Sebab kita tahu yang A1 minus A2 ni adalah nombor nisbah dan B1 minus B2 juga adalah nombor nisbah. So dia bentuk dia memenuhi unsur dalam F. Jadi X tambah negatif Y juga adalah berada dalam F. Untuk yang ketiga, hasil darab pun sama juga. Ya, hasil darab. Jadi andaikan X dan F berada dalam F, kita nak tunjukkan akhir sekali X darab Y minus 1 berada dalam F. Ini yang kita nak buktikan yang akhir sekali. X, Y minus 1 belong to F. Okay, so macam tadi jugalah. Kita gantikan yang X sama dengan A1 tambah B1 punca ganda 2. Ya. Dan kedua-duanya bukan untuk A2 dan B2 tu dia bukan sifar serentak. Maksud dia kalau A2 dan B2 tu kedua-duanya sifar, jadi kita akan dapat Y ni sifar. Jadi kita bila kita andaikan Y ni bukan sifar, maksud dia A dan 2 ni tidak boleh jadi sifar sekali secara serentak. Kalau A2 sifar, B2 tak boleh sifar. Kalau B2 sifar, A2 tak boleh sifar. Itu maksud dia lah. Kemudian kita carilah darab X darab Y minus 1. So ini X, ini Y minus 1. Jadi apakah masuk Y minus 1 dalam nombor ini A2 tambah B2 per punca ganda 2? Dia adalah 1 per A2 tambah B2 punca ganda 2. Jadi macam mana kita nak modifikan ini supaya jadi bentuk yang asal, kita akan darabkan dengan konjugat dia. Ya. Sama seperti kita darab dalam nombor kompleks lah. Darabkan dengan konjugat dia, A2 minus B2 punca ganda 2. Kemudian kita darabkanlah semua ni. Dapat A2 minus B2 punca ganda 2 per A2 kuasa 2 tolak 2B 2 kuasa 2. Okey, so kemudian kita boleh pastikan yang ini bukan sifar. Jadi kalau bukan sifar, maksud dia akan jadi nombor nisbah lah. Nombor nisbah. Kita boleh bahagilah dengan nombor ni dalam ukapan ni kalau dia bukan sifar. So yang pertama kita perhatikan yang A2 kuasa 2 tolak 2B kuasa 2, 2B2 kuasa 2 tu bukan sifar. Kenapa dia bukan sifar?
Jika sifar, apa boleh kita dapat? Kita akan dapat A2 kuasa 2 per B2 kuasa 2 sama dengan 2. Kalau dia sifar, kita pindahkan di sebelah kanan dan kemudian lakukan proses ajabar dan mukabalah tu, so kita dapat A2 kuasa 2 per B2 kuasa 2 sama dengan 2. Kita akan dapat punca ganda 2 adalah A2 per B2. Jadi maksud kat sini kita akan simpulkan yang punca ganda 2 ini adalah nombor nisbah. So ini kesimpulan dia, punca ganda 2 ni belong to Q. Jadi kalau belong to Q tu satu percanggahan lah. Sebab punca ganda 2 bukan nombor nisbah. Jadi kita boleh simpulkan yang ini ni bukan sifar. Okay, jadi kita modify dia dapat bentuk yang begini dan ini juga berada dalam F sebab semua tu adalah nombor nisbah. So kita dah tunjukkanlah gunakan teorem tadi yang F adalah submedan bagi Q. Okey, tarikh yang seterusnya adalah kita namakan sebagai gandaan N. So A tambah A sebanyak N kali kita namakan sebagai gandaan N. So dia berbeza dengan A kuasa N. A kuasa N tadi kita takrifkan sebagai A darab A sebanyak N kali. Yang ni adalah A kuasa N. Ini kuasa. Ini kuasa. So dalam gelangan kita ada dua yang berbeza. Dalam kumpulan kuasa, sama ada yang tambah ke darab ke kita namakan sebagai kuasa. Tapi dalam gelanggang untuk darab kita namakan sebagai kuasa, untuk hasil tambah kita namakan sebagai gandaan. So NA adalah A tambah A sebanyak N kali. Kita namakan cirian. Cirian bagi gelanggang R adalah integer positif N yang terkecil sehinggakan NA sama dengan sifar. So kita tuliskan sebagai karakter, karakter R. Karakter ataupun cirian R sama dengan N. Dan jika kita tak boleh mencari integer tersebut, maka kita katakan cirian R itu adalah sifar. Cirian dia, karakter R adalah sifar. Contoh gelanggang yang cirian dia sifar adalah integer, nombor nisbah dan nombor nyata. So kita tak boleh cari suatu N yang N didarabkan dengan sebarang unsur dapat sifar. Tak ada yang tak akan berlaku. Jadi cirian bagi Z, Q dan R adalah sifar. Cirian bagi Zn adalah N sebab kita tahu sebab N didarabkan dengan sebarang unsur akan dapat gandaan N. Gandaan N, jadi maksud dia akan sifar lah sebab dalam modulo N semua nombor gandaan N adalah sifar. Jadi cirian bagi Zn adalah N. Okey, hasil dia kita boleh dapat beberapa kesimpulan. Yang pertamanya adalah jika peringkat untuk kita kenal pasti cirian bagi suatu gelanggang itu sekadar kita melihat peringkat bagi satu dalam kumpulan hasil tambah. Dalam kumpulan R tambah itu apakah peringkat bagi satu? Jadi itu akan jadi cirian bagi gelanggang N. Dan jika kita lihat peringkat dia tak terhingga, maka cirian dia adalah sifar. Kalau peringkat bagi satu tu tak terhingga. Jadi apa maksud peringkat ni? Maksud dia 1 tambah 1 tambah 1 berapa kali kita akan dapat sama dengan sifar. Ini sebanyak N kali inilah. Sebab peringkat identiti operasi tambah adalah sifar. Jadi kalau kita boleh cari peringkat bagi satu tu, kalau sebanyak N kali, maka cirian dia adalah N. Jika tak terhingga, 1 tambah 1 ni tak akan dapat sifar selama-lamanya, maka kita katakan cirian dia adalah sifar bagi gelanggang tersebut. Okey, jadi bagaimana kita buktikan teorem 16.4 tu?
Okey, yang pertama kita andaikan satu tu peringkat dia tak terhingga. Jadi bila peringkat tak terhingga, maksudnya kita tak boleh cari yang N1 sama dengan sifar. Jadi cirian dia adalah sifar. Ya. Okey, kalau peringkat satu adalah terhingga, katakan peringkat satu terhingga, katakan yang N itu, maksudnya peringkat satu adalah N. Jadi maksudnya N1 sama dengan sifar. Ya. Katakan kita andaikan yang ini. So sekarang kita nak tunjukkan yang M1 takkan sama dengan sifar bagi M yang lebih kecil. Bukan, maksudnya kalau peringkat bagi N tu adalah N, ni N1 sama dengan kosong. Jadi kalau M tu lebih kecil pada N, dia tak boleh sama dengan sifar lah, sebab peringkat tu adalah positif integer yang terkecil yang menjadikan dia identiti. Jadi kalau M tu lebih kecil pada N, tak boleh sama dengan 1 lah. M1 tak sama dengan sifar. Ya. Okey, jadi kita lihat sebarang unsur bagi A dalam R. Okey, apa dia NA? A tambah A sebanyak N kali. Dan A itu sebab kita ada gelanggang ni dengan keunitan, jadi A sama dengan 1 darab A sebanyak N kali. Ya, takrif itulah A, 1 darab A, 1 darab A sebanyak N kali. Dan kita boleh gunakan hukum taburan, takrif 14.1/5, 1 darab A tambah 1 darab A sebanyak N kali tu boleh tuliskan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali darab A, hukum taburan. Kemudian apakah 1 tambah 1 sebanyak N kali? Dia sama dengan N1 dan N1 sama dengan sifar ya, sebab peringkat dia. Jadi cirian untuk kita dah tunjukkan semua unsur A di gandaan N dia, N darab A sama dengan sifar. Jadi cirian dia adalah N. Hasil daripada teorem tadi, proposition tadi, kita boleh simpulkan subgelanggang S, jika S itu adalah subgelanggang bagi R, maka cirian bagi S sama dengan cirian bagi R, dengan syarat subgelanggang tersebut adalah unital. Apa maksud unital? Unital maksud dia satu R ini berada dalam S. Ya. Unity bagi R berada dalam S. Itu maksud unital. Okey, jika unity bagi R berada dalam S, maka cirian bagi S sama dengan cirian bagi R. Kerana unity R dan S adalah sama. Jadi bila unity R dan S itu sama, jadi peringkat dia pun samalah. Jadi cirian dia sama. Tetapi kalau subgelanggang tersebut bukan unital, cirian dia berbeza. Okey, so contoh dia adalah contoh subgelanggang inilah. S subgelanggang dia 0, sifar 2 dan 4 adalah subgelanggang bagi Z6. Cirian bagi Zn adalah N. So cirian bagi cirian bagi Z6 adalah 6. Kita dah lihat. Manakala cirian bagi S sama dengan 3 sebab dia unsur dia 3 je. So 3 kali sifar, semua 3 kali 2, 3 kali 4, itulah akan jadikan sifar. Jadi cirian dia adalah 3. Jadi cirian S dengan cirian Z6 tu tidak sama kerana S itu bukan subgelanggang unital. Kerana unity bagi Z6 adalah 1. So 1 bukan berada dalam S. Teorem yang seterusnya, jika R gelanggang kalis tukar tertib dan cirian bagi R adalah nombor perdana, cirian bagi R sama dengan P, maka kuasa bagi A tambah P, A tambah B kuasa P sama dengan AP tambah BP. So ini hanya berlaku pada gelanggang kalis tukar tertib yang cirian dia nombor perdana. Okay. Jadi kalau dalam R, so kalau dalam nombor nyata biasa, kita tak boleh tulis yang misalnya A tambah B
kuasa 2 tak boleh tak sama dengan A2 tambah B kuasa 2 sebab apa tak boleh sama? Sebab ini bukan dalam sebab R tu bukan cirian bagi R dan sifar bukan nombor perdana jadi tak boleh apply lah. Tapi kalau cirian R tu nombor perdana, kita boleh straight tulis A tambah B kuasa P sama dengan AP tambah BP tapi untuk R tak boleh Okey, jadi bagaimana kita nak buktikan ni? Kita gunakan teorem binomial dulu. A tambah B kuasa P. Itu tak ada teorem binomial. Kemudian apa dia P1, P2 tu? P faktorial tambah perkan dengan P tolak K faktorial, darabkan dengan K faktorial. Jadi kita dapati yang ke atas tu P faktorial, P membahagi pembilang. P membahagi P faktorial. Kerana P faktorial ada 1, 2, 3 darab P. Jadi P membagi P faktorial. Bagaimana pula dengan penyebut? P tidak membagi sebarang ungkapan dalam penyebut. Kerana tak boleh tulis sebagai darab P dekat penyebut dia. Sebab P minus K, K faktorial tu 1, 2 sampailah P minus K, kemudian 1, 2 sampailah darab K. So, semua ni tak ada sebutan P, P nombor perdana. Okey, jadi P tidak membagi sebarang ungkapan dalam penyebut. Jadi bermaksud bila P membagi pembilang, jadi faktorial tu dia membahagi P tolak 1 darab P tolak K per K tu darab P adalah gandaan P. Ini gandaan P, jadi kita dapati yang setiap K, kalau K tu antara 1 dengan P, kita dapati yang P K A kuasa P minus K B K akan sama dengan sifar sebab dia gandaan P dan cirian bagi R adalah P, jadi P darab A sama dengan sifar. Jadi kita dapati dalam teorem binomial tadi yang lain semua ni sama, yang semua ni adalah sifar sebab dia gandaan P, jadi sama dengan sifar sebab cirian dia adalah P. Ini syarat yang kita apply itulah. Sebab cirian dia P, PA sama dengan sifar. Jadi kita dapat simpulkanlah yang A tambah B kuasa P sama dengan AP tambah BP. Ini untuk syarat dia untuk cirian yang A sama dengan P. Tapi untuk A seperti yang biasa ni tak boleh guna sebab cirian dia adalah, cirian bagi A adalah sifar bukan P. Cirian bagi mandalah integer adalah sama ada sifar ataupun suatu nombor perdana. So ini satu lagi sifat untuk cirian ni. Bagi mandalah integer, dia cirian dia adalah sifar ataupun satu nombor perdana. Jadi kita dah lihat misalnya R, mandalah integer misalnya R, misalnya Z, cirian dia adalah sifar. So cirian bagi A, cirian bagi Z adalah sifar. Dan contoh nombor perdana cirian bagi Zn, Z5. Z5 cirian dia adalah suatu nombor perdana. Okey, bukti dia kalau cirian dia sifar tak ada apa dah buktikan. So sekarang kita andaikan yang mandalah integer itu mempunyai cirian peringkat n, katakan dia n. So andaikan cirian R sama dengan N dan N bukan nombor perdana. Kalau N sama dengan sifar dah habislah, dah buktilah. So sekarang kita andaikan cirian R suatu nombor N dan N bukan nombor perdana, maksud dia N adalah nombor gubahan. So N sama dengan K darab L, suatu K dan L yang kecil pada N. Sebab cirian dia sama dengan N, bila cirian sama dengan N, maksud dia N darab 1 sama dengan sifar. Takrif tadi cirian sama dengan peringkat bagi unsur unity. Jadi N darab 1 sama dengan sifar. Kemudian N adalah KL. Dan apa maksud KL 1 tu, K tambah L tu sebanyak 1 tambah 1 tu sebanyak K tambah L kali. Ataupun K kali. Kemudian, kat sini pada tambah jugalah, silap kat sini. Tambahkan lagi L kali. Tambahkan L kali lagi. Dan
Oh sorry, ini kenapa darab ya? Betul tak kat sini ya? KL. Oh sorry, ini betul ya. Sorry, ini betul. Yang ini bukan KL kali ya. Yang bukan K tambah L kali. Ini adalah KL kali ya. KL kali. Ya. KL dah 1 maksud dia K1 tambah 1 sebanyak KL kali ya. KL kali. Jadi KL kali itu sama dengan K kali ni ditambahkan dengan L kali lah kan. Sebab kita 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak K kali. Kemudian ambil yang kedua. Jadi akan dapat KL kali ya. So ini KL kali. So ini adalah K darab 1 sebanyak K kali. Yang ini darabkan dengan 1 tambah 1 sebanyak L kali ya. Jadi K1 darab L1. Dan kat sini bermaksud kita ada K1 sama dengan sifar ataupun dan K darab L sama dengan sifar. Jadi sebabkan R itu mandala integer. Kalau mandala integer, salah satu daripada ini mestilah sifar. Ya. K1 sama dengan sifar ataupun L1 sama dengan sifar. K dan L itu kecil daripada N. Tapi cirian bagi R adalah N. So kalau kecil pada N, darab 1 tak akan dapat sifar. Jadi ini adalah satu percanggahan. Ya? Kerana peringkat bagi 1 adalah N. So kita dah bukti kat sinilah cirian bagi sebarang mandala integer, dia sama ada sifar ataupun nombor perdana. Okey, so hari ini kita telah lihat apa itu medan. Ya. So medan gelanggang kalis tukar tertib dengan keunitan yang tidak semua unsur mempunyai songsangan ataupun semua unsur adalah unit. Kemudian kita dah tunjukkan setiap medan adalah mandala integer. Dan mandala integer yang terhingga adalah medan. So kita dah lihatlah beberapa contoh yang medan tetapi yang mandala integer tapi bukan medan dan sebagainya. Kemudian kita dah lihat apa itu submedan. Submedan kita kena tunjukkan 3 perkara ya. Satu berada dalam S, kemudian hasil tambah dan hasil darab tu berada dalam S. Kemudian juga kita dah lihat apa itu cirian ya bagi gelanggang. So ada apa-apa persoalan untuk hari ini? Tak ada boleh faham ya. So ada sedikit perubahan dalam nota tu, tolong perbetulkan sendirilah ya berdasarkan pada yang penyampaian tadi. So besok kita akan sambung dengan kumpulan hasil bahagi bagi gelanggang pula lah ya, sebab kita dah ada dalam kumpulan kita dah ada subkumpulan, kemudian kita ada subkumpulan normal. Ya, dalam kumpulan dahulu. So sekarang ni kita dah ada sub gelanggang. So kita akan lihat yang seiras dengan sub kumpulan normal akan jadi kita namakan sebagai unggulan. Ya. So besok kita akan lihat tajuk yang ke-17 dan kemudian minggu depan mungkin kita lihat yang tugasan 2 dan tugasan 3. Ya. So kita jumpa besok ya. Okey, Prof. Okey. Terima kasih, Prof. Okey, jumpa besok. Terima kasih, Prof. Okey.